Kemudian dia akan balik semula menjadi Islam dalam keadaan tanpa peperangan, pertumpahan darah. Itu yang maksudnya. Dulu Mustafa pada Muhammad Al-Fatih masuk Islami, naik zaman Mustafa Kamal Pasha, menunggu balik. Akhirnya naik golongan-golongan baru. Munculnya tokoh-tokoh Islam daripada Turki. Selepas Turki duduk di bawah pegangan sekular hampir 70 tahun, betul Nabi sebut dia akan balik-balik. Kini dan sebagai saudara se-Islam, kita doakan Turki terus aman dan makmur. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti mereka lah menjadi tempat berlindung orang-orang Islam. Namun antara tanda kiamat sebelum keluarnya Dajjal adalah penaklukan kota Konstantinopel. Ini ada diterangkan dalam surat 167 Muqaddimah. Dan disebutkan senjata orang Islam ketika itu, ketika mendapatkan semula Konstantinopel, hanyalah takbir dan juga tahlil. Surat 167 ada hadisnya, sami'tum bimadinatin janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Qalu na'am ya Rasulullah. Nabi tanya, kata Abu Hurairah, pernahkah kamu dengar ada satu kota yang satu bahagiannya ada di darat dan sementara satu bahagian lagi ada di lautan? Sahabat jawab, ya kami pernah dengar ya Rasulullah. Qal la taqumu sa'atu hatta yaghzuha 70,000 min bani Ishaq fa idza ja'uha nazalu. Maka baginda pun bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehinggalah 70,000 daripada keturunan Nabi Ishaq menyerang kota tersebut. Ketika Bani Ishaq mendatanginya, maka mereka pun turun. Falam yuqatilu bisilahin walam yarmu bisahmin qalu la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu ahadu. Yang ini ada nak dibetulkan sedikit. Fayasqutu ahadu, dalam kitab dia buat janibaiha. Kita nak betulkan janibaiha saja, tak ada sabdu. Ahadu janibaiha. Qala Saurun ahada ruwatil hadis la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahri. Kata Saur ni adalah Saur bin Zaid Ad-Daili, iaitu salah seorang perawi hadis. Dia berkata, aku tidak tahu kecuali baginda menyatakan yang ada di lautan. Thumma yaqulu asaniyata la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu. Ini kena dibetulkan. Bukannya ini dia, saya ingat typing error tu memang hilang satu matan, satu baris. Saya ingat kalau tuan-tuan perempuan nak tulis pun payah juga nak menulis ni. Saya bacakan je lah ya. Summa yaqulu saniyata la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu janibuhal akharu. Memang tak ada lah dalam kitab. Summa yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar fayufarraju. Barulah ada. Betulkan, bukan fayafruju, fayufarraju lahum. Lalu mereka mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar untuk kali ketiga, fayufarraju, diberikan kelapangan pada mereka. Fayadkhuluha, ada tambahkan ha di situ, ha lepas tu alif. Fayadkhuluha fayaghnamu, bukan fayaghnimu. Fabainama hum yaqtasimuna, tambahkan ta di situ. Ini hadis yang muka surat 167 baris kedua sebelum akhir. Fabainama hum yaqsimuna, salah. Yang betul fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaima iz ja'ahumus sarikhu faqal, maka mereka pun masuk ke dalamnya, yakni ke dalam kota itu, dan menemui harta rampasan perang.
ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang, tiba-tiba datang orang yang berteriak meminta tolong. Orang tu mengatakan, "Innad dajjal sarihu." Ini betulkan juga al-ghanaima iz ja'ahumus sarihu, bukannya ha. Kha sarihu. Sarikh. Datang orang menjerit-jerit, sarikh. Faqala innad dajjala qad kharaja. Kata orang ni, "Oi, dajjal dah keluar, dajjal dah keluar." Fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'una. Lalu mereka meninggalkan segala yang mereka ada atau segala sesuatu dan mereka kembali lagi. Hadis dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan. Baik, kita lihat hadis ini. Pertama yang Nabi sebut, janibun minha fil barri wa janibun minha fil bahri. Nabi menyebut bahawa kota ini separuh duduk di darat, separuh duduk di laut. Memang kota Konstantinopel ataupun Istanbul, kota ni ada teluk yang mengelilingi dua sisi kota itu. Sebelah timur dan utara dia ada lautan, sebelah barat dan sebelah selatan itu darat. Dan dia dikelilingi oleh Bosphorus, Marmara dan juga Golden Horn. Jadi indikator yang pertama memang tepatlah Istanbul. Dr. Taha Zaini dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah fil Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir, ni kita boleh tengok pada muka surat 168, ada sesuatu yang muskil dalam ungkapan hadis ini, iaitu yaghzuha sab'una alfan min Bani Ishaq, iaitu sehingga 70,000 orang dari Bani Ishaq menyerangnya. Kata dia ini kerana bangsa Rom adalah keturunan Ishaq, kerana mereka dari keturunan Ashis bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Jadi logiknya, bagaimana penaklukan Konstantinopel dilakukan oleh mereka sendiri. Ini hujah daripada beliau. Al-Qadhi Iyad mengatakan, memang itulah ungkapan yang ada dalam Sahih Muslim, iaitu perkataan mim Bani Ishaq, Bani Ishaq. Namun dalam syarah An-Nawawi li Sahih Muslim, sebahagian dari mereka berkata yang terkenal lagi terjaga ungkapannya adalah mereka itu dari Bani Ismail. Inilah makna yang ditunjukkan oleh hadis, kerana yang dimaksudkan sebenarnya mereka akan dimasuki balik oleh orang-orang Arab. Al-Hafiz Ibn Katsir pula berpendapat, sesungguhnya hadis ini menunjukkan bangsa Rom akan memeluk Islam di akhir zaman. Barangkali penaklukan kota Konstantinopel dilakukan oleh sebahagian daripada mereka juga nanti. Sebagaimana diungkapkan oleh hadis terdahulu, sesungguhnya 70,000 orang dari Bani Ishaq akan memeranginya. Pendapat ini diperkuat dengan kenyataan bahawa mereka dipuji dalam hadis Al-Mustawrid Al-Quraisy, yang mana dia berkata dia pernah mendengar Nabi bersabda, taqumus, ni hadis yang 168 bawah, taqumus sa'atu warumu aksarun nasi. Kiamat akan datang ketika bangsa Rom adalah manusia yang paling banyak. Faqala lahu amrun wa absir ma taqul. Yang ini dalam kitab kita, perkataan amru itu waw tu buang, bin al-as tu pun buang, waw pun buang, tinggalkan faqala lahu amrun absir ma taqulu. Lalu Amru berkata kepada Al-Mustawrid, sila jelaskan apakah yang kamu katakan. Qal aqulu, ni banyak nak kena baiki ni, saya bacalah tak tertulis ni tuan-tuan ni. Qala aqulu ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, saya akan bercakap dari apa yang saya dengar sendiri daripada Nabi. Qala la in qulta zalika inna fihim la khisalan arba'an. Dia berkata, jika demikian yang engkau ungkapkan, maka sesungguhnya di dalam diri mereka ada 4 keistimewaan. Innahum la ahlamun nasi inda fitnatin.
wa asra'uhum ifaqatan ba'da musibatin wa awsyakuhum karratan ba'da farratin wa khairuhum limiskinin. Dalam kitab ni bawa ada wa khairuhum lil miskinin wa yatimin wa dha'ifin, muka surat 169 baris hak kedua terakhir. Wa khamisatan hasanatun jamilatun wa amna'uhum min zulmil muluki. Ini tuan-tuan tak payahlah betulkan, banyak sangat kalau nak dibetulkan. Maksudnya sesungguhnya mereka adalah manusia paling tenang ketika datang fitnah, paling cepat sedar bila berlaku musibah, paling cepat menyerang setelah berundur, dan mereka sebaik-baik manusia dalam menyantuni orang miskin, anak yatim dan orang-orang lemah. Dan yang kelima adalah suatu yang indah lagi elok, iaitu mereka orang yang paling bersemangat mencegah kezaliman para raja. Persoalan hadirin hadirat sekalian, perkara ini dah berlaku ataupun belum? Dah berlaku ataupun belum? Ini mustahak untuk dibincangkan. Baik. Penaklukan Konstantinopel tanpa pertumpahan darah belum berlaku sampai sekarang. Masih belum terjadi. Imam At-Tirmizi riwayatkan daripada Anas bin Malik. Ini muka surat 170, tak ada matannya. Fathul Kustantiniyati ma'a qiyamis sa'ati. Penaklukan Konstantinopel akan berlaku seiring dengan terjadinya hari kiamat. Hadis dalam Jami' At-Tirmizi. Kemudian kata Imam At-Tirmizi, Mahmud, iaitu Mahmud bin Ghailan, guru kepada Imam At-Tirmizi, pernah berkata hadis ini gharib. Konstantinopel adalah sebuah kota di Rom, ditakluk ketika Dajjal keluar. Sedangkan Konstantinopel yang dulu telah ditaklukkan pada zaman sahabat lagi. Ini pendapat-pendapat daripada guru dia. Namun Dr. Taha Zaini dalam tahqiqnya terhadap kitab Al-Bidayah wan Nihayah wal fil Fitan wal Malahim, dia mengatakan yang benarnya adalah Konstantinopel tidak pernah ditakluk pada zaman sahabat. Ini perbahasan ulama. Kerana Muawiyah radhiyallahu anhu ketika itu hanya wakilkan anaknya saja bernama Yazid untuk pergi ke Istanbul dan membawa pasukan pergi menyerang. Yang ikut masa itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Mungkin tuan-tuan pernah dengar cerita ini. Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah orang yang Nabi naik unta dia, Nabi ketika hijrah, orang ngajak tidur di rumah macam-macam. Nabi kata beginilah, mana unta kawan berhenti, situ kawan tidur. Jadi unta Nabi berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni sahabat kanan jugalah, sebab Nabi tidur rumah dia. Dan dia ni makamnya masih ada di Istanbul. Bagi tuan-tuan yang pernah ke sana akan diberitahulah taklimat makamnya ada di Istanbul. Dan ada cerita yang menarik tentang bagaimana jumpa makam dia ni. Ketika Muhammad Al-Fatih dapat memasuki Istanbul, dia mimpi tiap-tiap malam satu orang lelaki beritahu kubur dia. Di manalah kenal Muhammad Al-Fatih, Muhammad Fatih mana sempat dengan Ayyub Al-Ansari. Dia beritahu tu kubur saya, tu kubur saya. Dia kata siapa dia lah orang ni. Pergi siasat, gali balik, jumpa ada jenazah mayat di situ. Jenazah masih molek lagi. Itulah jenazah Abu Ayyub Al-Ansari, mati syahid dalam peperangan menakluki Konstantinopel pertama. Sebab penaklukan yang ada pada zaman sahabat tidak pernah sempurna, tak pernah. Sayyidina Ali pernah serang tahun 34 Hijrah, tak sukses, tak berjaya. Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 84 Hijrah, dia pernah kirim anaknya bernama Yazid, juga gagal. Sulaiman bin Abdul Malik pergi serang tahun 91 Hijrah, tak dapat. Harun Ar-Rashid 165 Hijrah, tak dapat. Sultan Bayazid 3 kali serang, 1391, 1397, tahun 1400, tak dapat lagi. Sultan Murad tahun 825 Hijrah pun tak dapat lagi. Cuma akhirnya tahun 857 Hijrah, bersamaan tahun 1453 Masihi, barulah kota Konstantinopel berjaya ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Orang yang masih muda
Umurnya baru 21 tahun ketika itu. Dia berjaya tewaskan Maharaja Konstantin yang ke-11, Palai Ologos, yang hampir 30 tahun lebih tua daripada dia. Dengan strategi yang tepat, perancangan yang baik, izin daripada Allah, 800 tahun selepas Nabi ucapkan hadis tentang akan ditakluki Konstantinopel, 800 tahun kemudian baru terjadi. Ini kehebatan Nabi, dia punya vision dia. Ada cerita yang menarik tentang penaklukan bangsa Rom ini, bangsa Turk terhadap Konstantinopel ini. Penaklukan bangsa Turki terhadap Konstantinopel juga terjadi dengan peperangan. Sedangkan Nabi sebut tak ada peperangan. Dia kepung, asalnya dia kepung 53 hari, kemudian baru serang. Taktik kepungan ini memang berhasil. Mana-mana peperangan, kalau buat taktik kepungan, insya-Allah dapat kejayaan. Dia orang kepung kota Konstantinopel 53 hari. Artinya sekat segala pergerakan. Berah, apa semua tak boleh masuk. Mati ya orang. Macam Malaysia, saya ingat tak payah sekat berah. Sekat wifi, melompat dah kitanya. Baru Selcom tak ada, sehari berapa jam tak ada. Menggelitik dia tak ada line. Pantai Timur baru ni. Dia bawa 126 buah kapal laut. 6 buah kapal layar yang ada pendayung, dia panggil large galleys. Dia bawa 10 kapal sederhana, 15 kapal kecil, 75 bot yang pendayung besar, large rowing boats itu, dan ada 20 kapal pengangkut kuda saja. Anggota tentera dia yang dia bawa hampir 1 juta, land and naval forces, dan dia guna kerjasama 1,500 askar kuda daripada Serbia. Artinya perancangan dia begitu teliti sekali. Dan zaman itulah dia menggunakan meriam terbaik zaman itu. Dia punya senjata, dia panggil meriam Basilika. Total ada 70 meriam. Meriam Basilika saja dia bawa 14 meriam Basilika, dan ada 56 small caliber persenjataan-persenjataan. Dan dia bedil kota Konstantinopel 10 dah sehari, tiap-tiap hari. Meriam tu beratnya saja 635 kilo. Tinggi 8 meter. Pelurunya saja 272 kilo seputih. Pelurunya saja. Nak masukkan tu perlu 2 jam. Jadi dia memang susun elok-elok. Sekali tembak ialah zaman itu 1.6 km boleh capaiannya. Dia punya bunyi punyalah kuat 20 km boleh dengar. Dan yang kita tumpang bangga sikit lah, ada sikit rasa nak bangganya, hak buat meriam tu orang Melaka. Itulah ada belangga sikit lah. Adalah sumbangan orang Melayu, adalah sikit. Buatan di Melaka, made in Malacca. Masa tu zaman Sultan Mansur Shah, ini almarhum Sultan Muzaffar Shah, Sultan Melaka yang ke-6. Dikatakan pembuatan meriam itu dibuat di Melaka. Saya pernah cerita benda ni di Melaka, dan masa tu Ketua Menteri Melaka pun dia kata munasabah buat di Melaka, kata dia. Sebab namanya Basilika. Ke tu Melaka katanya, kata dia lah. Basilika, ke tu Melaka lah. Ya tak ya juga. Itu sebab selepas the conquest of Constantinople 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih dia hantar delegasi kerajaan Osmaniyah ke Melaka untuk mengiktiraf Kesultanan Melaka sebagai Empire Nusantara dan menjadi wakil kerajaan Osmaniyah di Nusantara. Dan selepas itu Sultan Mansur diberi gelaran Mansur Pasha. Dan ini ada rekodnya. Ini bukan cerita dalam majalah tak. Ini ada rekod rasminya. Takkan Turki nak bagi saja-saja Mansur Pasha, mesti ada sumbangan. Maka munasabahlah kalau ada orang hipotesis mengatakan meriam itu orang Melaka yang buat. Hebatlah orang Melaka. Baik, hadis tadi kalau kita baca balik, hadis itu mengatakan negeri itu akan kembali ke tangan orang kafir dan nanti akan ditaklukkan kembali dengan penaklukan terakhir. Kalau tuan-tuan yang membaca geopolitik dunia, saya ingat dah boleh nampak perjalanan cerita ini. Dulu penaklukan yang berlaku semua peperangan. Sedangkan Nabi beritahu tak ada peperangan. Muhammad Al-Fatih ke apa. Kemudian Nabi sebut negeri itu akan balik semula jadi kafir. Ataupun selepas dia dah jadi Islam, dia balik semula jadi tak berapa nak Islam. Kemudian dia akan balik semula menjadi Islam
dalam keadaan tanpa peperangan, pertumpahan darah. Saya ingat tuan-tuan sudah mula nampak perjalanan apa yang berlaku di Turki. Dalam konteks sekarang, apa yang dikatakan dia dulu kafir, Islam, kafir, Islam balik. Selepas tumbangnya Daulah Uthmaniyah pada tahun 1924, muncullah satu kerajaan dipanggil Kerajaan Turki Moden, yang mana mereka ni mengamalkan dasar sekular 100%, pengasingan agama dari semua aspek kehidupan. Bayangkanlah nama Islambul dia tukar. Dia fobia dengan istilah Islambul tu maknanya loss of Islam. Dia tukarkan kepada Istanbul, yang menukarnya the founder of modern Turkey, iaitu Mustafa Kamal Pasha. Sehingga kan azan pun mereka tak benarkan dalam bahasa Arab. Sampai begitu. Mereka tukar 100%. Tahun 1932, 18 Julai, dia keluarkan arahan azan mesti dalam bahasa Turki. Dia punya semangat cinta bahasa dia luar biasa sangat. Nasionalisnya begitu tinggi. Selama 18 tahun azan di Turki menggunakan bahasa Turki. Tanra uludur, tanra uludur, subhizis bilirim bildirim, tanra dan başka yoktur tapaca. Memang kelakop tu. Tanra uludur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhizis bildirim bildirim, tanra dan başka yoktur tapaca, asyhadu an la ilaha illallah. Subhizis bilirim bildirim, tanranin ilcisidir Muhammad, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Haidin namaza haidin namaza haidin falaha, hayyal salah hayyal falah. Tanra uludur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tanra dan başka yoktur tapaca, la ilaha illallah. Tukar habis. Azan public tak dibenarkan. Tapi akhirnya Perdana Menteri Adnan Menderes, dia atas desakan ketika itu telah membenarkan kembali azan dalam bahasa Arab. Tapi sebab lama sangat tinggal bahasa Arab, akhirnya orang dia, sebutan dia dah keras sangat dah. Kalau tuan-tuan pergi ke Turki sekarang okeylah dah ramai hafal Quran. Dulu la ilaha illallah, dia sebut kak kan jadi ce kan. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita nak terguling suka. Hatta kalau tuan-tuan puan-puan pergi umrah, geng-geng Turki kan pakai baju jaket, dia baju jaket. Dia kalau borak dengan orang taksi Mekah, dia kata manusia paling bakhil sekali dalam dunia ni orang Turki. Dia sanggup naik lori kambingnya pergi Masjidil Haram, tak ingin dia naik taksi. Dia orang kira betul. Kata dia orang lah, geng-geng driver taksi Arab ni membawa. Tuan-tuan pernah nak buat orang Turki shopping? Mana ada? Masuk bin Daud subuh kita, tak ada. Kita eksej beli timun bin Daud, eksej orang Malaysia. Mana ada orang Turki shopping? Orang Malaysia je betul. Orang Bangla sana pandai cakap Melayu, boleh cakap Turki. Hajar murah-murah Malaysia bagus. Malu apa bosku? Geng Arab ni pandai betul dia tahu hal kita. Orang Turki dah ada, tak nyoping tak apa. Kalau tuan-tuan dengar orang Turki baca talbiyah, guling kita suka. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik cara cari cala baik, innal hamda wan ni'mata. Kesan. Begitu lama mereka Islam tu baru nak naik semula. Itu yang maksudnya. Dulu Mustafa pada Muhammad Al-Fatih masuk Islami, naik zaman Mustafa Kamal Pasha, menunggu balik. Akhirnya naik golongan-golongan baru. Munculnya tokoh-tokoh Islam daripada Turki. Syekh Badi'uz Zaman Said An-Nursi, dia pelopor gerakan Nursiyah, ambil pendekatan sufi untuk dekat dengan masyarakat. Dia tulis lebih daripada 100 risalah-risalah untuk nak menyuntik kembali semangat pejuang-pejuang bangkit dengan Islam tanpa pertumpahan darah. Buat usrah, buat kelah. Muncul pula Fathullah Gulen, seorang daripada Kastani Pazari di Izmir. Dia ni tahap guru agama lah, tuan guru. Kemudian muncul pula Profesor Dr. Najmuddin Erbakan, dikenali sebagai bapa gerakan Islam moden Turki. Tanpa pertumpahan darah, mereka masuk secara demokrasi.
Ini itu yang Nabi sebut tanpa bertumpahan darah. Perjuangan mereka hanya la ilaha illallah, Allahu akbar. Ia sungguh berlaku. Diteruskan legasinya oleh Recep Tayyip Erdogan. Erdogan nama besar. Pemimpin sekarang kalau nampak hebat, tanpa namanya Erdogan. Nampak hebat. Erdogan ni hebat. Selepas Turki duduk di bawah pegangan sekular hampir 70 tahun, betul Nabi sebut dia akan balik-balik. Kini parti keadilan dia nama Adalet Velkalkinma Partisi AKP bangkit, tegakkan kembali Islam. Dia punya parti ni macam parti Islam tapi agak progresif. Alhamdulillah hari ini bila orang-orang yang ada jiwa agama, isterinya pun bagus penampilan, kabinet-kabinet pun ada sedikit perubahan. Hari ini alhamdulillah ekonomi Turki keempat terbesar di Eropah. Dia tak main bersaing dengan Asia ni, dia main Eropah. Saya tak pasti dia mohon nak masuk EU lulus ataupun tidak. Ada hari tu ura-ura dia nak masuk European Union. Tapi kan orang Eropah ni dia ada mengada-ngada dia. Dia tak anggap Turki ni orang Eropah. Ekonominya tumbuh 5%, angka inflasi kurang daripada 2 digit, pendapatan per kapita rakyatnya di atas $5,000 US dollar. Perdagangan dengan rata-rata negara-negara Eropah, Asia, Timur Tengah semua surplus. Tapi dia masih lagi adalah sedikit sebanyak berhadapan dengan cabaran daripada golongan kita panggil Kamalis. Kamalis tu masih ada lah. Orang-orang lama, otai yang lama, yang masih lagi sekular tu masih kuat. Tapi kelompok dinosaur ni dia akan pupus. Dia akan bangkit pula baru, bangkit baru. Kalau tuan-tuan masih ingat, beberapa tahun lepas, tentera cuba melakukan pemberontakan untuk merampas kuasa di Turki ketika itu. Tidak ada pertumpahan darah yang berlaku. Rakyat bangkit pertahankan presiden dia. Panjat berdoza, kereta kebal, bagi bunga roh lagi ke askar-askar. Cancel askar nak rampas kuasa. Kalau tuan-tuan mengkaji politik dunia ketika itu. Itu hebatnya ya. Jadi kalau orang tanya dah berlaku lah. Tengah berlaku sekarang. Penaklukan semula Islam tanpa berlaku sebarang pertumpahan darah. Yang ada hanyalah la ilaha illallah, Allahu akbar. Yang zaman Muhammad Al-Fatih itu peperangan, dah berlaku dah. Dan itu kematian. Ini tak ada kematian. Dan sebagai saudara se-Islam, kita doakan Turki terus aman dan makmur. Mudah-mudahan di akhir zaman nanti mereka lah menjadi tempat berlindung orang-orang Islam. Sebab nampak dia bersungguh untuk nak membantu orang Islam di Syria, pelarian-pelarian, nampak kesungguhan dia.